السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Surah Al-Imran 187. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Alhamdulillah, dapat kita membaca akan ayat-ayat daripada surah Al-Imran 187 hingga 191. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita, menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Satu pengajaran Allah Ta'ala yang kita dapat ilmu dalam membawa hidup kita ni, serta memerhatikan keadaan alam ni, tidak sedikit ajaran Allah Ta'ala menyentuh akan keadaan dan kenyataan umat manusia. Mari kita pakat tengok, tadabburkan isi dia. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitab. Ini Allah Ta'ala cerita puak-puak Yahudi dan Nasara. Puak ning dia ada satu tugas khusus yang tidak ada pada orang ummiyin yang tak pandai baca, tak pandai menulis. Puak-puak Mekah, puak-puak musyrikin tu banyak ke tak pandai Mekah, tak pandai menulis, tak pandai baca. Puak ni pandai menulis, pandai baca. Orang pandai menulis, pandai baca ni pun kadang-kadang tak ada faedah gapo kalau dia tu tak berjuruh. Nah, kadang-kadang musyrikin tak pandai menulis, tak pandai baca tu menerima Islam molek pada puak-puak pandai menulis, pandai baca. Sebab tu kita jangan duk megah dengan prinya, dengan semata-mata ngaji pandai, ada title BA, MA, doktor dan sebagainya. Tak pakar kalau dia tak takut pada Allah Ta'ala. Ni tengok puak ni, puak lapis zaman dulu kat profesor lah puak ni. Allah Ta'ala mai duk celah dalam ayat yang berbunyi wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala telah mengambil janji akan ketua-ketua puak-puak Yahudi dan Nasara, khususnya kepada Yahudi lah sini. Yahudi ada hubungan rapat daripada Nasara. Nah, berhubung dengan masalah ayat turun di Al-Madinatul Munawwarah. Karena ayat Al-Imran ini turun di waktu masa Al-Madinatul Munawwarah. Hubungnya kluk-kli Nabi dengan Yahudi lebih rapat daripada orang Nasrani. Nah, tu dia. Baik itu, maka kita nampak kata dia ni dicela oleh Allah Ta'ala. Sebab dia ambil janji dalam masa dulu pada mari Quran lagi. Ambil janji belah mana? La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Yang tu yang ambil janji.
Demi sesungguhnya, demi Allah, takdirlah ini sebagai jawab kepada makna yang ditakdirkan sumpah sebelumnya. Yang demi Allah, hendaklah kamu tu menerangkan bagi manusia akan ayat-ayat Allah Ta'ala, akan ajaran Allah. La tubayyinunnahu tu maknanya, dhamir hu itu klik kepada kitabullah lah, hukum-hukum Allah, terutama yang berhubung dengan masalah kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya. Hatu kau jelas lagi, la tubayyinunnahu linnas, hendaklah kamu tu kepada menerangkan mereka akan kitab Allah, akan hukum-hukum Allah itu bagi manusia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wala taktumuna, tak pada suruh saja, larang pula. Dan jangan kamu menyembunyi akan dia, akan hukum Allah tadi, akan ajaran Allah. Ya Allah Ta'ala royak pada kamu mengenai dengan agama Yahudi dan Nasara, royak habis, jangan susuk. Masalahnya sangat nyata, katanya berlakunya susuk ataupun sembunyi daripada pihak ulama-ulama Yahudi dan Nasara akan sebahagian daripada ajaran yang diturun kepada mereka itu sebelum kedatangan Islam, terutama dok beroyak hak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku seorang rasul yang terakhir kepada dunia ni. Ya tak royak benda tu, ya takut orang gitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh kedudukan dia sebagai tok ning, dan kena turut Muhammad gak, kena turut orang dekat-dekat Muhammad, gedebah-gedebah, kelebihan-kelebihan tu boleh ke orang ting Muhammad lah. Nanti dia supaya buat baru dah dia je. Ya orang lama-lama ni ya tak suka ada orang baru. Jadi orang baru jadi rendahlah kedudukan dia. Dengan dia duk pegang kedudukan mari lama-lama dah tu, itulah fanabadhuhu, maka mereka itu lempar akan dia, akan hukum Allah tu, akan janjian Allah supaya menyampaikan hukum Allah kepada manusia ramai-ramai tu. Dia tahu wara'a zuhurihim, di belakang dia, di sebelah belakang dia tahu di belakang dia. Ini ayat katanya kinayah daripada tak ada jalan kewajipan Allah Ta'ala suruh la tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Tak jalan ambil perintah tu, letak di belakang. La ilaha illallah. Inilah Allah Ta'ala cerita hak orang Yahudi. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala tak bohong. Washtarau bihi thamanan qalila, dan mereka itu membeli atau menjual, boleh belaka ishtarau ni. Dengannya, dengan kitab Allah Ta'ala turun kepada dia tu, thamanan qalila, akan harga yang sedikit. Sebut thamanan qalila, kita takut selalulah. Ia sanggup menego dengan kitab Quran, dengan kitab Taurat dia, dengan kitab Injil dia tu, dengan barang-barang sikit-sikit. Barang boleh tamnen dengan sahabat dia dia di tok guru ke, dengan sahabat dia dia di padri dia, boleh kedudukan orang wari barang tu barang ni ke dia. Samanan qalila, semua barang dunia ni masuk dalam samanan qalila, walau bersama no sekalipun. Kerana kecek Allah Ta'ala tak kecek hak agama, melainkan dia ada kecek hakikat hidup ni mengandungi 2-3 ala dunia, ala akhirat, ala barzakh. Sebab kata Allah Ta'ala menilai satu benda, maka penilaian itu berdasarkan kepada masa kehidupan manusia itu semua, dunia dan akhirat.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita ngaji minggu dulu ke? Tidak adalah mata benda dunia kecuali suatu tidak adalah hidup dunia kecuali sebagai suatu mata benda yang terpedaya. Semua yang kecek tu bukan kecek dalam bentuk orang duduk dalam dunia, sekadar nak duduk dalam dunia tak ada lagi kanon. Tak. Kecek berdasarkan kepada hidup manusia daripada mula jadi sampai kepada dia tak ada suk. Itu kecek. Manusia tak boleh kecek sekadar kata ambil kira dunia saja, ya tak boleh kecek lah. Itu manusia. Abang yang nak pergi jauh lagi, kalau kecek sekerak agak punuh hidup dia. Nampak tak? Kecek perbanding yang ambil kira sekerak, sukun tak cukup dia panggil. Nah, cara kita sukun tak cukup. Tak cukup atra dia. Jadi kecek zalim itu kecek lecen zalim kepada diri sendiri. Allah Ta'ala bila kecek manusia, dia kecek dalam bentuk dia tu sebagai Allah yang mengatur hidup manusia dari mula jadi sampai kepada tak ada tempat kesudahan. Walaupun dia benda baru. La mauta, tidak ada mati. Khuludun, kekal. Itulah hidup manusia. Bila dia kata-kata samanan qalilan, kita nampak sekut dua dak. Berjuta-juta apa yang panggil samanan qalilan. Hasil daripada jual agama. Jual agama ni jaga baik-baik. Banyak dalam dunia ni, tak kira agama apa pun, asal Allah Ta'ala cerita benda ni bagi orang Yahudi dan Nasara. Tetapi kalau orang Islam sendiri hidup menega dengan Quran dia, menega dengan kitab mengajar agama dia, dalam arti kata menolak benar-benar. Kalau menega royak benar-benar tu tak apa. Menolak benar-benar tujuan nak jadi boleh kedudukan dan hasil. Itu yang panggil washtarau bihi thamanan qalila. Fabi sama yashtarun. Hak itulah perniagaan yang paling jahat sekali. Maka sejahat-jahat apa yang mereka itu membeli menjual. La ilaha illallah. Hasil kedudukan dia adalah sejahat-jahat hasil daripada dia menega benda-benda yang tak benar daripada kitab Allah, sama ada kitab Taurat, kitab Injil bagi orang sebelum Islam maupun kitab Al-Quran bagi orang yang di zaman Islam. Hidup royak barang-barang yang menyebabkan tak betul hidup mereka dengan sebab tujuannya nak kepada satu pangkat atau hasil duit ataupun kebendaan apa sahaja lah berbentuk dunia, walaupun banyak, dinamakan samanan qalila. Mata benda harga yang murah. Qalila ni sedikit, sedikit. Lalu tu Allah Ta'ala kata kalau nak menega belah tu tak usah menega lah tu. Fabi sama yashtarun. Sejahat-jahat apa yang mereka itu jual beli, jualkan benda. Nyanyo ya kata, nyanyo Allah Ta'ala royak barang yang nak jadi umat Islam ni melia, tak sewa dihina, tak sewa dirugi. Nah, kalau jadi rugi gak rugilah. Auzubillah min dalik. Kita tak ada faedah. Nah, itulah taubih celaan daripada Allah dan satu apa dia janji ngeri dari Allah terhadap ahli kitab. Ahli kitab dengar ayat ni sengah rasa kata kena atas kepala dia lah. Pok-pok zaman Nabi baca ayat ni ke, dia tahu kata dia susuk sungguh. Susuk metah-metah, susuk dapat. Bukan susuk main-main tak. Siapa dia tak jari dia, tak sewa orang baca betul-betul. Susuk mono-mono, bukan susuk biasa yang pada jamela ni, susuk teknik dah lah. Kita tak ada khabar dah. Dia cak kitab dia tu, mari-mari nampak lah tu dah. Zaman dulu, zaman Nabi ni, dia tak ada nak pakai benda-benda lah tu. Kitab tu ada lagi, dia katuk dengan jari dia. Terus orang baca betul-betul tu ya. Susuk betul ya bang, susuk. Tak ada pakai teknik supaya zaman kita ni tak. Zaman kita ni kesal kepada susuk dia dah. Bukan kata barang tak kena susuk, barang tak ada dah. Cetak belakang-belakang ni potong terus.
Jangan kaya potong kitab dia Taurat dengan Injil. Kitab Quran kita ni pisah nak potong, tinggal tak jenuh dah kata turut dia nak. Tapi Allah Ta'ala janji wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala janji perakan kata Quran ni Allah Ta'ala jaga sendiri. Dan jaga Allah terhadap Quran ni tidak seperti jaga Allah terhadap At-Taurat dan Injil. Sebab apa dia tak kena jaga kitab Taurat ni? Sebab hak tu kitab semasa dia panggil. Kitab untuk satu cuang wilayah. Nah, bukan kita untuk tawar sampai pada kiamat. Tak ada berhajat kena duk tunggu banyak. Mati Rasul, nah habis kaum tu habis. Tak ada nak itu. Sebab tu ya, nyepakat kumung demo, nyepakat nah cicak, nyepakat gapo gatah di puak-puak jahat. Enggak siapa tinggal tak jenuh kebenaran daripada Quran, daripada At-Taurat dan Injil. Ada hari ni Taurat dan Injil, tetapi ada dalam bentuk yang kena kepada semok oleh otak-otak punuh daripada orang-orang Yahudi dan Nasara zaman Rasulullah SAW dan selepasnya sehingga kepada 1400-500 tahun dah ini. Jadi timurnya benar-benar yang tidak benar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ning orang pesing gapa buat gapa nak orang tengok. Ning satu ayat yang bahaya yang kita kena ambil perhati. La tahsabanna, jangan kamu sangka hai Muhammad ataupun umat-umat Muhammad, alladzina yafrahuna bima attau, akan orang-orang yang seronok dengan barang yang mereka itu bawa datang, dengan barang yang mereka itu kerja, wa yuhibbuna, dan mereka itu kasih, an yuhmadu, bahawa mereka itu dipuji, bima lam yaf'alu, dengan apa yang mereka itu tak ada buat. Subhanallah. Allah Ta'ala suruh ya tak buat. Lepas tu nak cari kepujian, nak cari pangkat. Tujuan ya tak buat tu nak cari, nak jaga kedudukan dia, nak orang puji dia, kata dia ni pakcu sokmo, tak ada jatuh lah tamnai pakcu ya. Tu makna kata di antara bentuk yang nampak katanya wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dia tak ada uak kali nak bunyi kata dia lah uak belaka. Ya ada tabiat manusia ni. Auzubillah min dalik, minta jauh daripada bala. Nah, ayat ni walaupun diturun mengenai orang munafik pada umumnya. Nah, ataupun Yahudi pada umumnya. Ni asal orang hak kepada tuakan kepada ayat ni sungguh. Ibu kepada ayat ni sungguhnya iaitu orang Yahudi dan anak murid dia orang munafik. Orang munafik ni sebenarnya dia percaya kepada Yahudi lebih daripada percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dua kai Yahudi, kai Muhammad. Ya tu titik alio dengan Yahudi daripada hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita takut zaman kita ni. Dan kita sepatutnya dua kai gak. Kai bukan Islam, kai Islam. Kalau duk titik alio dengan barang bukan hak Islam, duk kecek, bukan Islam duk royak, kita serenok dengan hak tu. Bawa Islam royak kita keruk kening masa tak boleh terima. Tu yang nak supaya Yahudi zaman Nabi dah hak tu dah. Yahudi ni orang panggil satu masyarakat yang tak ada terampung-rampung dalam kedudukan orang Islam, tapi otak dia otak Yahudi, otak orang bukan Islam. Duk semaya dalam sejid sekali Nabi, tapi otak dia otak Yahudi. Duk dengar Yahudi kecek, duk ceramah Yahudi hari-hari. Bagi kita lah ni Yahudi ada sembuh melalui Taurat tu ya. Tu ceramah Yahudi. Nah, dia tak ada ceramah dak yo hari gambar-gambar dia nak kita sekene kat tu kak. Tengok gambar Islam wasa perih kat jalan dan jadi dah. Jadi gitu. Tu makna munafiqun yang panggil munafik.
Munafik mari rana, mari daripada pengaruh dengan ajaran bukan Islam lebih banyak daripada ajaran Islam. Itu makna Yahudi. Nah, patut gak? Nah, punah setara mana tu, tu makna munafik. Punah setara mana tu, duduk di atas dia terima tu lah. Dia terima. Ada barang-barang yang bukan Islam tu, pergi serupa dengan Islam dah. Bukan kata barang Islam tu molek, barang bukan Islam molek pada barang Islam dah. Hak Islam dah, cuma kita tak aja dengar dari Islam, kita dengar dari orang kafir. Supaya bak kebersihan, kita tak aja dengar tok guru ngajah kebersihan. Kita dengar kafir puak anak main oi kebersihan, kita duk wasa jela, wasa kena. Oh, molek Islam kita tak ada ni. Hang duk wasa supaya tak ada. Jela belaka tu, jadi. Ha gapo-gapo pun bukan makna katanya terubik pada orang bukan Islam tu makna tak molek belaka tu tak. Tetapi jangan ingat tabarih hak molek tu tak ada pada Islam. Kecuali kita tak biasa duk dengar tok guru duk kecek ataupun tok guru tak aja duk kecek benda tu kerana duk sibuk dengan buku semaya, buku puasa, buku buku nifah misalnya. Jadi apabila duk sibuk tu payah ngajar kitab tu sampai bila yak dimula jadi dia sampai akhir dia. Kitab gajah apa yang tu tak supaya ngajar Quran ni ngajar luah habis sute hidup tu dah. Ambil mula Quran sampai akhir Quran tu, ya, hak tu ya rokok habis. Nah, mengandungi semua aspek hidup, bidang-bidang hidup. Ya tak supaya
mulk, kerajaan kepada langit dan bumi. As-samawat, banyak. Al-ardsa, bumi sana ya. Samawat banyak lapis, bumi selapis ni ya. Langit banyak lapis. Nabi Ibrahim duduk selapis, Nabi Musa duduk selapis lain, Nabi Harun selapis dalam cerita Mi'raj ke. Sebab dia panggil samawat jamak. Bumi duduk sini. Orang duduk di Amerika pun duduk atas lapis ni juga. Tapi duduk sebelah dek sana tu. Nah, duduk lapis tu lah belakang. Sebab dia panggil al-ardsa. Tak ada banyak lapis. Tak ada kata Yusuf duduk lapis yang kedua, ada lapis kedua oleh bumi gali tak bawah. Tak ada. Kalau kaca gali wak bawah pun dia panggil duduk atas bumi juga. Nah, dia duduk panggil atas bumi juga. Nah, sebab itu maka as-samawati wal ard, Allah Ta'ala sebagai tua kerajaan kepada langit-langit dan bumi. Alhamdulillah, mujulah Allah Ta'ala di kerajaan kepada kita pun. Lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk. Nah, kita ngaku sama anak kali semai subuh, sudah semai subuh 10 kali, sudah semai ngorek 10 kali, sudah semai isya sekali. Kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa huwa lahul mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi kerajaan ni gak bahasa dia kena puji sama, tak sebab kerajaan manusia. Kerajaan manusia ni walahuz zam. Nah, kalau dia ada kerajaan gak dapat celaan lah ni orang duk peraturan negara Arab ni. Nah, duk peraturan kerajaan sebab kerajaan yang tidak betul, zalim. Lalu itulah nyempakat celah ada orang sultan negeri, hamba turun tak bertangga. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu hasil daripada al-mulk. Dok dakwa ambil hak Tuhan mai tak hang siapa lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Lahul mulk, dia Allah Taala kuasa. Na'udzubillah min dzalik. Itu hasil daripada al-mulk. Dok dakwa ambil hak Tuhan mai tak hang siapa lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Lahul mulk, dia Allah Taala kuasa. Sallallahu alaihi wasallam baca perhati ayat ni, orang panggil mari duk unkrang. Nah, bu jadi nampak kata sedak barulah masuk giagi. Nah, bukan katanya baru pak semaya selalu dak. Nah, baca ayat ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Betul orang darah hak akidah, betul hak fikir, barulah cukgo tu molek waktu semaya Allahu Akbar. Bina atas kita faham 10 ayat akhir. Nampak tak tu? Bina atas pengertian kita, fahaman kita, perasaan kita supaya dengan kita baca ayat 10 akhir. Ini patut kita belajar khususlah ayat 10 akhir ni. Dan insya-Allah taala mula daripada hari ni kita akan susuli dalam 2 3 4 kaset mungkin kita akan belajar mengenai ayat akhir ni. Untuk kita tu apabila kita bangkit akhir malam Nabi tu, dia bangkit akhir malam ataupun lepas pada dia tidur untuk nak tahajud, dia tengok langit, dia baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Nah, apa tu gak hubung siapa pada akhir surah Al-Imran. Nah, makna belah mana? Sesungguhnya pada kejadian langit-langit wal ard dan kejadian bumi, wakhtilafil lail dan bersalahan malam, wan nahar atau pertukaran malam dan siang. Semalam gelap, hari ni cerah, setagi gelap pula, esok cerah pula. Tu makna ikhtilaful laili wan nahar. La ayatil liulil albab, merupakan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, kedaifan kita terhadap Allah yang maha besar bagi orang yang mempunyai akal fikiran yang sejahtera, bagi orang yang mempunyai hati yang sempurna. Ulil albab ni orang ada hati. Mikir ni dia kena pakai dua alat. Fikir hati, fikir hati.
Nah, tu fikiran dengan hati. Nah, dua-dua tu. Fikiran untuk suluh, hati untuk faham. Hati untuk tangkap barang hak kita suluh. Untuk nak sipai jadi satu pegangan, mengeluar jadi perasaan dan perbuatan. Nah, itu dikatakan apa dia? Ulil albab. Ulil albab ni lah, nah, adalah orang yang Tuhan puji, orang yang ada ulil albab. Nah, Tuhan puji ulil albab. Tiap-tiap kali temung kalimah ulil albab ni, kita tak temung malaikat Allah Ta'ala puji. Mana orang yang ada akal yang sempurna, hati yang bersih. Akal sempurna, hati cemar, tak boleh. Nah, ulil albab ni ulil uqul. Ada katanya ulil lub-lub ni mana katanya akal dan hati. Nah, akal dan hati dan perasaan. Nah, pada tu ulil albab. Innama yatadhakkaru ulul albab. Bukan? Sesungguhnya jadi perhatilah, jadi ingat secara faedah oleh orang yang mempunyai hati. Orang ulul albab ni lah orang yang Allah Ta'ala puji. Dan sifat ulul albab belah mana? Ayat seterusnya yang ayat ni sifat ulul albab nak mari dah, iaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Tu ulul albab ialah orang-orang yang selalunya berzikirkan Allah hal keadaan berdiri, wa qu'udan dan hal keadaan duduk, wa ala junubihim dan dalam keadaan dia tu duduk atas lambung tidur. Diri, duduk, tidur, ingat kepada Allah Ta'ala semua. Tak ada kata ingat pihak berdiri saja pihak duduk tak ingat, atau ingat pihak duduk saja pihak berdiri tak ingat, atau ingat pihak berdiri pihak duduk pihak tidur tak ingat. Tak. Orang tidur, duduk dan duduklah keadaan. Nak ayat katanya semua keadaan dia tu yazkurunallah. Tu kalau puak kita nak di ulul albab, ning lah definition dia, kuamai dia, pengertian ulul albab dia tu belah tu dah. Minta puak kita perhati, lepas tu buat. Ingat pada Allah ni tak mesti dengan lafaz mulut sahaja, kadang-kadang dengan hati. Ulul albab bangun tidur jaga tengah malam, ingat pada Allah Ta'ala. Mulut kata nak tidur, kan tidur sementara nak tidur nak jenera tu zikir pada Allah, baca surah tu baca surah ni, zikir tu zikir ni. Tu yang panggil wa ala junubihim. Bak tidur ni dia tak panggil wa ala zahrihim dak. Allah Ta'ala puji tidur atas lambung. Nah, Nabi dia tidur mengiring. Nabi tidur mengiring. Tidur menetai ni masuklah apa dia, tak ada istilqa boleh, tetapi boleh jadi nak ditelupa pada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala nah royak wa ala zuhurihim dak, wa ala junubihim ya, di atas lambung junub ni lambung ni, lambung pepeh kepada tubuh badan kita ni. Dia panggil tidur bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tidur menetai dak. Nah, tidur menetai ni kalau doktor pun tak molek, tidur menetai ni dia kena atas lambung. Nah, bahkan tidur menerak tu kadang-kadang lebih molek pada tidur menetai lagi, setengah pandangan ahli kesihatan. Allahu alam dah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu berfikir pada kejadian langit-langit dan bumi. Tengok pada langit fikir, tengok pada bumi fikir apa Allah Ta'ala buat langit, apa Allah Ta'ala buat bumi, fikir. Siapa boleh buat langit kata, tak ada pihak sanggup buat langit. Nah, kalau kita kata Allah ni enggak ilmu duk di orang bukan Islam, Amerika ke kita, tak ada pihak ngaku tak sanggup di langit. Tu zaman maju benar dah, zaman sujud.
Dalam tangwik cakan dah tu pun tak ada piang ngaku boleh jadi langit, jadi bumi, nak jadi pasir ke sute, tak ada piang ngaku boleh. Kita mikir, itu makna wa tafakkaruna fi khalqi, dari segi kejadian as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Nah, itu dia. Apabila campur dua tu, yazkurun wa yatafakkarun, ulul albab tu. Yazkurun sifat hati. Banyak sifat hati. Mulut ni anak kali hati ya, zikir ni. Mulut ni sebagai rabak siang kepada hati, sebagai spekar hati ya. Zikir hati ya, tua zikir hati bukan mulut. Mulut ni sebagai spekar ya. La ilaha illallah, hati duk kata la ilaha illallah. Kalau hati tak ada kata, spekar saja duk bunyi, harga dia murah. Zikir lisan ni murah pada zikir qalbi, murah harga ya. Sebab apa? Sebab asal zikir ni iaitu al-qalb, hati. Nah, hati mari ingat ni bukan sifat mulut makan ya. Nah, makan berkecek. Adapun hati ni sifat dia ingat lawai dan lalai ni sifat hati, ingat sifat hati. Nah, sebab itu yazkurunallaha qiyaman, satu kedudukan, lepas tu yatafakkarun, dua perbuatan ahli ulul albab. Yatafakkarun ni fikir dengan akal, zikir dengan hati. Situ yang panggil ulul albab. Albab tu mari daripada yazkurun, yatafakkarun. Campur dua tu ia panggil ulul albab. Nah, yazkurun dengan lidah dan hati, lepas tu yatafakkarun dengan akal fikiran. Dua sifat yazkurun wa yatafakkarun ialah tafsir kepada ulul albab. Yazkurun Allah bukan yazkurun as-sama' dak. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian langit. Yatafakkaruna fi khalqillah, yazkurun Allah. Nah, berfikir pada kejadian Allah, makhluk Allah, langit bumi. Buat contoh ya. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Sebenarnya yatafakkaruna fi khalqi nafsika boleh dah. Tapi ambil makhluk besar. Kalau kita boleh nampak, nak arah tak boleh nampak, ambil tu saya tak kecek mana arah, kita kecek langit bumi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tak ada kata wa ilal arsy. Nak tengok tak boleh arah. Tak ada suruh tengok ke arah lah Quran. Nah, dia sebut juga Rabbul Arsyil Azim, Tuhan berarah besar. Tak ada suruh tengok tak nampak. Nah, tengok tak nampak. Hak tengok nampak langit. Lalu itulah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana diangkatkan langit ni. Ini masuk dalam cerita wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fi khalqis samawati, kejadian langit dan bumi. Jadi olah mana? Ambil sud mana? Pakai tukar apa? Ambil jenis apa awak? Nah, ambil kayu apa kalau kayu? Ambil tanah apa kalau tanah? Ambil seming cak gapa kalau seming? Pasal mana bina langit? Oh, tak terbaik, tak tahu nak fikir. Itu makna fikir. Tujuan fikirnya balah mana? Tujuan fikir bukan duk buat jadi tu berilmu, kuduk mengajar orang tu. Tak. Tujuan fikirnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ning orang panggil pon hasilnya ada fikir tu be aning. Kalau fikir tak tu be aning, bukan fikir tu tak sapa, tak taluk. Mai song pon tak ada sapa pada sapa tujuan semua. Ada song pon payut gapo ka benda ka. Jadi kita mari berzikir kepada Allah, campur dengan fikir pada kejadian Allah, tubiknya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi kita mari berzikir kepada Allah, campur dengan fikir pada kejadian Allah,
tubiknya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hei tu seru zikir, seru perhatian. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kamu, Tuhan kami, mung tak jadi benda ni secara tak pakai sama sekali, tak boleh jadi benda ni muat, tak ada faedah. Tak boleh jadi benda ni kalau muat tak ada faedah. Tu maknanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, Maha suci mung hai Tuhanku. Subhanak makna kata ngaku kata Tuhan tak ada kurang. Kalau muat benda ni peri-peri faedah gapo, mana muat tak ada faedah apa, tak boleh jadi mung subhanak. Maha suci mung. Subhanak satu kalimah. Subhanak sebagai nak membersihkan segala sifat kekurangan dari Allah Taala. Satu kalimah. Subhanak cukup. Nah, maha suci engkau ya Allah daripada sifat buat satu perkara yang tak ada faedah. Tapi puak kami lah bodohnya tak erti faedah muat untuk apa benda ni. Duk deraka kami nak deraka pada kamu kat pagi petang Malaysia muat we kami langit segut tak ada mengaji. Langit-langit ni sebuah sekolah yang paling besar sekali. Sekolah Nabi Ibrahim kan? Kan mari tari Nabi Allah ni besar, kan mari bulan, kan mari tak bitai kan dalam surah Nabi Ibrahim ngaji tauhid. Nabi Ibrahim ngaji tauhid pakai bitai. Ilmu bitai, ilmu bulan, ilmu tari. Sutrik yang kata, oh Tuhanku, Tuhan sah. Bukan tari Tuhanku. Bukan bitai Tuhanku. Bukanlah bulan Tuhanku. Itu ilmu Nabi Ibrahim ngaji di sekolah langit. Sekolah cakrawala dia panggil. Allah apa? Allah langit. La ilaha illallah. Kita lah ni ngaji dalam surat, ngaji dalam gambar-gambar, tak ngaji dah sungguh. Dan dulu tak ada mahawiyalah. Dulu tak ada sekolah. Sekolah dia bombing ni dah semua bombing ni sekolah dia. Pang kayu sekolah dia, ayah. Hala ni bahak tu suan prakak kepada ngaji. Kalau ngaji bahagian menata ambil ayah mai buat suan prakak. Nama tak ada ambil ayah sungguh ambil gambar ayah. Nah, kalau ngaji kasih ambil gambar apa kayu. Kaci akar pun kayu. Kalau ngaji langit ambil gambar bintang, kecik bintang. Masa dulu tengok ilmu sungguh, tengok ngaji manusia, ngaji lembu, ngaji gapo. Afala yang suruna ilal ibli. Tengok pada utah lalu dah. Tengok utah ngaji di utah. Sekolah kita tu utah tu sekolah dah. Allah ni kena buat sekolah, buat bina buat kelas gapo mengajar. Tu tak jadi juga, tak jadi juga macam tu. Sebab ya jauh pada hakikat daripada ngaji daripada lembu sungguh. Daripada utah sungguh. Nah, sekolah Allah Taala afala yanzuruna ilal ibli kaifa khulqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu sekolah Allah Taala. Lah mana bukit orang buat naik, lah mana bumi orang hampar lebar. La ilaha illallah. Lepas sekolah dia berhubung dengan Tuhan. Bawa ngaji klik pada Tuhan, bukan ngaji neraka ke Tuhan tak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ni syahadah dia tu baik. Ni prakat sahabat dia tu baik. Bukan prakat sahabat ni neraka pada Allah Taala, tak pada semaya, tak kena Tuhan. Ngaji makhluk Tuhan, tak kena Tuhan. Subhanallah, kafir ni, subhanallah, yang jadi boleh. Allah Taala kuasa buat orang. Boleh profesor ngaji makhluk Tuhan, tak kena Tuhan. Subhanallah. Subhanak ya Rabb. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat belah ni. Mengaji polah. Nah, na'udzubillah. Jadi mengaji sungguhnya tubik prakas yang balana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Patu faqina azaban nar. Peliharalah kami daripada azab neraka. Ngaji untuk selamat pada api neraka, ngaji. Bukan ngaji untuk nak lawan orang atau nak jalan-jalan neraka dak. Ngaji tak ada prakat sahabat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Ngaji tak pakai belaka.
Allah takutnya. Ni ayat peseng yatafakkarun. Ngaji-ngaji ni yazkurun dengan yatafakkarun tak? Ngapa baca tu cikgu ajar tu acan ajar. Yazkurun. Lepas tu yatafakkarun. Tu alat ngaji. Tapi tak tubik Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. La ilaha illallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.